Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Muhammad Amir bin Wan Harun serta Profesor Madya Dr. Atiqullah bin Haji Abdullah. Saya Khalaf Hanafi bin Muhammad Salihin bersama dua orang sahabat saya, Muhammad Amin Firdaus bin Zulkifli dan Syahrul Azri bin Muhammad Ali akan membuat pembentangan yang bertajuk Kesan terhadap institusi keluarga akibat isteri keluar bekerja dan suami mengurus anak-anak di rumah bagi khusus institusi kekeluargaan Islam. Baiklah, pertama sekali saya akan ulas mengenai kewajipan mengasuh anak bagi suami dan isteri. Ramai yang beranggapan bahawa tanggungjawab mengasuh anak adalah tugas seorang isteri ataupun ibu semata-mata. Sementara tugas seorang bapa pula adalah mencari nafkah sahaja. Tetapi tugas mengasuh dan membesarkan anak ialah tanggungjawab suami dan juga isteri. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, tidaklah diberatkan seseorang, melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya. Dan jangan juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut jika si bapa tiada. Kemudian, jika keduanya, iaitu suami dan isteri, mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan, iaitu yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah untuk melakukannya. Dalam kehidupan berumah tangga, pentingnya ada sikap tolak ansur dan saling bantu-membantu. Ramai yang kata bahawa suami adalah ketua keluarga. Namun, disebabkan oleh zaman kian berubah, kini ada segelintir suami tidak bekerja dan mengambil alih tugas suri rumah. Terdapat beberapa faktor-faktor apabila isteri keluar bekerja dan suami mengurus anak-anak di rumah. Yang pertama, pendapatan isteri yang lebih tinggi berbanding suami menjadi salah satu punca lebih ramai lelaki pada zaman sekarang sanggup menjadi suri rumah sepenuh masa. Berdasarkan penjelasan daripada Mufti Wilayah Persekutuan, pada asalnya, suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Namun, jika isteri memberi nafkah kepada suami dan anak-anak, maka itu adalah ganjaran ihsan dan akan diberikan ganjaran pahala yang besar untuk isteri tersebut. Dan yang kedua, isteri tidak mahu bercerai dengan suami yang tidak memberi nafkah. Hal ini berlaku kerana hidup sebagai ibu tunggal bukanlah suatu perkara yang mudah. Terdapat pelbagai kekangan yang akan berlaku sekiranya isteri terpaksa memilih jalan untuk membesarkan anak secara bersendirian. Tambahan pula, perceraian boleh menimbulkan prasangka buruk masyarakat terhadap keluarga tersebut. Maka isteri tersebut tiada pilihan lain selain membenarkan suaminya menguruskan anak-anak di rumah. Faktor yang ketiga, seorang isteri terpaksa mencari nafkah kerana suami mempunyai masalah kesihatan dan tidak boleh bekerja. Contohnya, suami mempunyai penyakit kronik yang menyukarkan urusannya untuk mencari nafkah. Pada hakikatnya, bukanlah menjadi satu kewajipan bagi seorang isteri untuk menanggung suaminya. Namun, ia hanya sebagai sumbangan ikhlas seorang isteri serta satu pengorbanan yang sangat besar. Tidak dinafikan bahawa pasangan suami isteri mempunyai hak masing-masing. Namun atas dasar toleransi dalam perkahwinan, pihak isteri dibenarkan untuk memilih berkhidmat kepada suami yang sedang terlantar sakit. Seterusnya, keutamaan bekerja untuk mencari nafkah menurut Islam. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari nombor 56 yang bermaksud, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah iaitu harta dengan tujuan mengharapkan untuk melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada isterimu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Zulkifli. Sebelum kita masuk dalam belanja tajuk kita, saya akan terangkan terlebih dahulu berkaitan nafkah, kerana terdapat berkaitan mengenai hal ini. Nafkah dari segi bahasa mengeluarkan, iaitu pembiayaan belanja seseorang terhadap ahli keluarganya. Manakala dari segi syarak ialah makanan, pakaian, tempat tinggal dan selainnya. Menurut Kamus Dewan Malaysia keempat, nafkah ialah wang atau makanan dan lain-lain yang diperlukan untuk hidup dan sara hidup, dan juga perbelanjaan dan lain-lain yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya. Pengarang kitab Al-Manhaji menyebut, nafkah bermaksud semua keperluan asas manusia seperti makanan, minuman, pakaian dan juga tempat tinggal. Ia dinamakan nafkah kerana ia dikeluarkan atau dihabiskan untuk tujuan keperluan asas tersebut. Terdapat pelbagai nas Al-Quran dan Sunnah berkenaan nafkah. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Talaq ayat 7,
yang bermaksud hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezeki, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Jenis-jenis nafkah. Nafkah suami kepada isteri. Nafkah terbagi kepada dua jenis, iaitu nafkah zahir dan batin. Oleh itu adalah menjadi kewajiban bagi para suami mencukupi kedua-dua nafkah tersebut kepada isterinya. Kewajiban untuk mencukupi keperluan nafkah tersebut telah dinyatakan dengan jelas di dalam surat An-Nisa ayat 32 yang bermaksud, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, kerana Allah telah melebihkan orang lelaki daripada beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan memberi nafkah sebagian dari harta mereka. Walau bagaimanapun, isteri tidak boleh meminta sesuatu perkara secara berlebih-lebihan. Hal ini kerana pembayaran nafkah oleh suami terhadap isterinya perlu mempertimbangkan soal kemampuan suami. Suami juga harus menyediakan dan mencukupi nafkah dari sumber yang halal. Yang kedua, nafkah zahir untuk isteri. Nafkah zahir bagi isteri adalah meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain keperluan dalam kehidupan bersesuaian dengan kemampuan suami. Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahawa majoriti ulama mengatakan nafkah yang wajib diberi kepada isteri itu ialah 7 perkara, iaitu makanan, bahan dan keperluan rumah, pembantu bagi isteri yang kebiasaannya memberi pembantu, 4 pakaian, alat-alat pembersih badan dan pencuci pakaian, sikat dan sebagainya, perkakas rumah, tempat tinggal iaitu rumah. Nafkah batin untuk isteri. Nafkah batin merupakan keperluan rohani atau dalam hal yang selalu melibatkan emosi. Nafkah batin tidaklah semestinya mengenai hubungan seks sahaja, tetapi berkongsi masalah, mengeluhan, berbesar serta mendidik ajaran agama terhadap isteri juga termasuk dalam definisi nafkah. Mufti Wilayah Persekutuan mengeluarkan pernyataan bahawa keperluan emosi, mental serta fizikal yang baik merupakan salah satu nafkah batin yang wajib suami tunaikan terhadap isteri. Nafkah bapa kepada anak-anak. Seseorang bapa wajib memberikan nafkah kepada anaknya sekiranya anak-anaknya masih kecil dan tidak mampu mencari nafkah atas sebab-sebab yang tidak disengajakan seperti sakit dan juga cacat. Seorang bapa tidak wajib memberikan nafkah kepada anak selama mana anak-anaknya masih tidak mampu memelihara diri sendiri, walaupun dia telah bercerai dengan ibu pada anak-anaknya. Sekiranya seseorang anak telah balik, berakal dan mempunyai keupayaan untuk bekerja, maka tanggungjawab bapa untuk memberikan nafkah telah selesai. Bagi seseorang anak telah balik dan mempunyai kemampuan untuk bekerja, tapi anak tersebut masih belajar, seseorang bapa bertanggungjawab untuk menanggung keperluan anaknya untuk belajar. Ini kerana memberikan pendidikan sebagai persiapan menjadi umat berilmu untuk dunia dan akhirat, merupakan sebahagian daripada nafkah seorang bapa kepada anaknya. Balik pada tajuk kita, pada masa kini timbul masalah isteri yang terpaksa sibuk mencari nafkah manakala suami duduk diam di rumah. Menurut pendapat suami. Berbalik pada tajuk kita, pada masa kini timbul masalah isteri yang terpaksa sibuk mencari nafkah manakala suami duduk diam di rumah. Menurut pendapat, suami wajib menyediakan nafkah zahir dan batin kepada isteri dan anaknya. Kegagalan suami membuat demikian dengan sengaja akan menyebabkan ia menjadi hutang dan setiap hutang harus diselesaikan. Hutang nafkah merupakan hutang suami yang wajib dilunasi. Hutang seperti itu tidak dianggap gugur dengan kematian suami, maupun dengan cara penceraian sama seperti hutang-hutang yang lainnya. Hutang nafkah batin hendak dibayar dengan cara melakukan pembaikan diri dan pembaikan sikap terhadap isteri sehingga isteri sedia untuk memaafkannya dengan penuh ikhlas dan kesembuhan. Manakala hutang nafkah zahir perlu dibayar dengan cara memberikan sesuatu pemberian berupa wang ringgit, pakaian, penjagaan kesihatan atau apa-apa juga untuk pemberian bersesuaian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Azri bin Muhammad Ali. Saya akan membentangkan bahagian tanggungjawab suami. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud, lelaki itu pemimpin bagi perempuan dengan apa-apa yang Allah telah lebihkan sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain, dan lantaran lelaki itu telah memberikan nafkah dengan harta mereka. Perempuan-perempuan yang baik ialah perempuan yang setia dan menjaga diri di belakang suami akan apa-apa yang disuruh Allah menjaganya.
terdapat beberapa tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh seorang suami. Antaranya ialah nafkah zahir dan juga nafkah batin. Sebagai seorang suami, di antara perkara yang wajib ditunaikan ke atas isteri ialah dengan memastikan isteri mendapat nafkah zahir dan batin yang selayaknya. Apakah yang dimaksudkan dengan nafkah zahir dan batin? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, dan kewajipan suami memberi makan dan pakaian kepada isteri dengan cara yang baik. Nafkah zahir merujuk kepada keperluan asas yang diperlukan oleh seorang isteri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang selesa tanpa perlu menutup aurat setiap masa, perubatan dan sebagainya. Nafkah batin pula merujuk kepada keperluan emosi isteri seperti kasih sayang, kepercayaan, hubungan seks yang sihat dan sebagainya. Seorang suami juga bukan hanya bertanggungjawab untuk menyediakan nafkah untuk isteri mereka, malah mereka juga wajib untuk menyediakan nafkah untuk anak-anak mereka dengan secukupnya mengikut kemampuan mereka. Rasulullah SAW bersabda, hukum memberi nafkah kepada anak dan isteri adalah sama dengan seseorang yang berjihad ke jalan Allah. Nafkah kepada anak-anak termasuklah pendidikan, keselamatan, makanan, pakaian, tempat tinggal yang selesa dan selamat, serta kasih sayang dan juga perhatian. Seorang suami juga bertanggungjawab memberi perlindungan, penjagaan dan kegembiraan kepada isteri dan anak-anak mereka. Allah juga berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 6 yang bermaksud, tempatkanlah mereka di tempat kediaman yang sesuai dengan kemampuan kamu dan janganlah menyengsarakan mereka untuk menimpakan kesusahan kepada mereka. Kesan daripada akibat isteri keluar bekerja dan suami di rumah menjaga anak-anak ialah berlaku perebutan kuasa kepimpinan di dalam institusi kekeluargaan. Masalah ini boleh berlaku kerana isteri akan merasa lebih layak untuk membuat keputusan tanpa izin suami. Si suami pula akan merasa terancam dengan haknya sebagai ketua keluarga, lalu menyebabkan pertelingkahan berlaku. Mengikut hukum Islam, suami ialah pemimpin mutlak di dalam sesebuah keluarga. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang bermaksud, sekiranya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada seseorang manusia, nescaya aku akan suruh perempuan sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Walau bagaimanapun, masalah ini juga dapat diselesaikan dengan perbincangan dan sikap tolak ansur antara suami dan juga isteri. Selain itu, kesan akibat daripada isteri keluar bekerja dan suami duduk di rumah menjaga anak-anak ialah keruntuhan institusi kekeluargaan. Hal ini berlaku akibat dari perceraian yang berpunca dari tekanan yang diterima oleh pasangan suami isteri. Isteri akan mula merasa tertekan kerana perlu menyara keluarga dan suami pula tidak berusaha untuk membantu mencari nafkah, malah membebankan isteri. Suami mula mempertikaikan haknya dan pertelingkahan juga akan berlaku. Mengikut hukum Islam, hal ini boleh menyebabkan isteri layak untuk menuntut cerai fasakh. Akibat dari perceraian ialah terhadap anak-anak, iaitu mereka akan kekurangan kasih sayang atau perhatian dari salah seorang ibu atau bapa mereka. Walau bagaimanapun, hal ini juga dapat dielakkan sekiranya suami menyedari tanggungjawabnya untuk berusaha untuk mencari nafkah dan tidak berharap kepada isteri sahaja. Secara konklusinya,
kita perlu berbalik kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebagai seorang suami dan ketua keluarga, kita sepatutnya berusaha untuk menunaikan tanggungjawab dalam menunaikan nafkah zahir dan batin, bukan sahaja kepada isteri, malah kepada anak-anak. Sebagai seorang isteri, kita juga perlu memberikan sebaik-baik sokongan dan bantuan kepada suami. Suami dan isteri harus bertanggungjawab dan jelas dengan hala tuju rumah tangga dan pembentukan keluarga yang penuh mawaddah dan rahmah. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.